Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini adalah Agenda Awani. Agenda Awani menelusuri apa yang dibentangkan oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri semalam apabila membentangkan rancangan Malaysia ke-12 Pelan Jangka Pasang untuk 5 tahun akan datang, arah tuju Malaysia. Justru malam ini saya bersama dengan Datuk Seri Mustafa Mohamad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi, untuk menghuraikan dan juga menjawab banyak persoalan. Hari ini di Parlimen pun banyak soalan dan juga banyak perbualan yang diberikan dalam sidang Dewan Rakyat pada pagi tadi, di draft out siang tadi. Datuk Seri, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami dalam Agenda Awani. Kita ada setengah jam tapi banyak nak dibincangkan. Pertamanya, semalam dalam sidang media Datuk Seri menyifatkan bahawa pembentangan plan rancangan Malaysia ke-12 ini adalah yang sukar untuk dilakukan. Satu ialah ditunda beberapa kali, tapi dengan mengambil kira juga dinamik ekonomi dan juga angka-angka yang berbeza-beza dalam masa kurang 2 tahun ini. Tetapi sasaran kita untuk menuju ke hadapan lebih besar. Dan ini adalah rancangan Malaysia yang pertama selepas 2020. Satu wawasan yang kita gagaskan sejak 20 atau 30 tahun dahulu. Justru mungkin Datuk Seri dapat ceritakan kesukaran merangka dan juga untuk disesuaikan dengan realiti semasa pada hari ini. Kerana ada pandangan mengatakan bahawa, kenapa kita kena ada rancangan yang sebegitu panjang untuk 5 tahun kalau ini tidak realistik? Pandangan dan juga hujah Datuk Seri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Zul. Memang merangka RMK 12 ini amat mencabar kerana kita ada dua krisis. Krisis kesihatan, krisis ekonomi. Ada orang kata juga krisis politik lah. Jadi pertama kali dalam sejarah kita dah buat 12 rancangan. Yang pertama tahun 56, rancangan Melaya pertama. Ini ke-12, tak pernah dalam sejarah kita. Yang menjadi cabaran ialah kerana situasi yang begitu dinamik. Sebenarnya kita tunda 4 kali. Patut dibentangkan 6 bulan Ogos tahun lepas lagi. Jadi lebih setahun lewat ni. Umpamanya apabila pandemik mula berlaku bulan Mac tahun lalu umpamanya, ramai yang menyangka mungkin sebulan, 2 bulan. Tak ramai yang menyangka ni dah setahun lebih ya. Jadi dan 2 tahun. Setahun lebih. Jadi itu satu perkara yang menjejaskan perancangan. Jadi apa yang berlaku, kita perlu melihat semula pada angka-angka kita punya ramalan mengenai pertumbuhan, pengangguran, peluang pekerjaan, perniagaan, semua sekali pelaburan. Dan ditambah buruk lagi kerana ialah kita ni, Malaysia ni sebuah negara yang global. Kita bergantung kepada dunia dan seluruh dunia merudum. Dunia pun tak pernah sejak Perang Dunia yang Kedua tak pernah merudum begitu. Jadi ekonomi dunia bentuk, harga minyak pun meleset. Jadi ekonomi negara kita merudum 5.6%. Jadi itulah keadaannya, begitu mencabar. Jadi ada berpendapat oleh kerana begitu dinamik, kenapa perlunya rancangan 5 tahun ya. Agaknya berpendapat kita harus ada visi ya. Visi ini untuk menghala kita kepada satu tujuan, satu arah ya. Kalau kita tidak ada rancangan 5 tahun, kita kurang jelas. Kita ada rancangan 5 tahun, kita ada rancangan jangka panjang, umpamanya kawasan kemakmuran bersama. Shared Prosperity Vision itu ialah 21 sampai 2030. Itu 10 tahun. Yang ini 5 tahun ya. Kita juga satu lagi rancangan penting ialah belanjawan. Satu dasar yang penting, belanjawan negara. Jadi oleh kerana RMK 12 ini jaraknya cuma sebulan dengan belanjawan. Ini juga menimbulkan isu. Sebenarnya di Parlimen kita ada 3 perkara utama yang berlaku di PAM. Yang pertama, titah diraja. Titah diraja yang mana ahli Parlimen berbahas. Sekarang kita ada rancangan Malaysia ke-12. Lepas ini lagi 29 Oktober, sebulan lagi kita ada pula belanjawan. Jadi 3 peristiwa besar berlaku dalam masa 2 bulan lah kira-kira. Jadi inilah cabaran yang kita hadapi. Jadi kita kena juga sesuaikan dengan pakej-pakej rancangan ya. Yang terkini ialah pemulih 530 bilion. Kita kena sesuaikan dengan keadaan kewangan semasa di mana kadar defisit ya meningkat ya. Tahun lepas 6.2%, tahun ini mungkin sekitar 7%. Jadi ini semua perkara yang harus diambil perhatian. Kerana perancangan 5 tahun ini 2 perkara utamalah. Bagi rakyat biasa mungkin mereka ingin melihat jalan mana nak dibuat ya, hospital mana nak dibuat ya, projek-projek lah khususnya ya. Tapi bagi kerajaan bukan itu saja. Mungkin yang lebih penting konteks sekarang ialah dasar-dasar
pembaharuan, transformasi yang kita nak lakukan. Jadi RMK 12 ini ada banyak komponen, tapi saya ringkaskan 2 komponen utama. Yang pertama ialah transformasi, perubahan yang kita nak buat untuk meletakkan ekonomi Malaysia atas landasan yang kukuh. Kerana banyak perkara yang berlaku yang menjejaskan ekonomi kita. Sektor pelancongan, ya, orang kata hancur lah lebih kurang. Sekarang dah ada lah, alhamdulillah, tanda-tanda pemulihan, ya. Jadi inilah antara cabaran yang kita lakukan. Yang penting kita rasakan perlu kita ada rancangan 5 tahun untuk kita ada satu visi, ya, 5 tahun, dan biasanya pertengahan amalan kita ialah kita ada kajian separuh penggal. Jadi selepas 2 tahun, sekarang 2021, 2023 kita akan ada kajian separuh penggal, kita akan lihat semula target-target yang kita lakukan. Jadi RMK 12 ni patut bermula 1 Januari ni. Ini bulan 9, patut bulan Januari. Jadi mana 9 bulan dalam kita sudah sebenarnya tempoh bermula bulan Januari. Begitulah kesan pandemik. Adakah kita meletakkan unjuran-unjuran yang realistik? Kerana ada pandangan mengatakan bahawa apabila kita buat rancangan Malaysia, kita akan meletakkan unjuran-unjuran yang cantik untuk dilihat atas kertas, tetapi ini tidak mencerminkan apa yang berlaku sebenarnya di sektor pekerjaan, sektor perniagaan contohnya. Dengan mengambil kira pandemik berlaku, angka-angka berubah dari bulan ke bulan, tutup bisnes, buka bisnes, berubah lagi angka. Adakah kita meletakkan angka-angka yang realistik ataupun angka yang terlampau sukar untuk dicapai, Tok Pa? Kalau kita imbas kembali RMK 11, tempoh 2016 sampai 2020, ya, masa itu tiada siapa yang jangka COVID-19 ni. Umpamanya pada masa itu kita jangka ekonomi kita akan berkembang kira-kira 5% untuk tempoh 5 tahun. Yang sebenarnya cuma 2.7%. Jadi COVID telah menjejaskan pencapaian kita dari segi pengangguran naik sampai 45%, target kita 3 hingga 3.5% sebagai contohnya, ya. Jadi semuanya tersasar lah, ya. Tidak menepati sasaran kita. Kenapa? Kerana COVID-19, ya. Jadi yang kita lakukan hari ini, yang pertama kita kena ada sasaran, itu penting. Dari segi produktivitinya, dari segi penganggurannya, dari segi pelaburannya, peluang pekerjaan, kita ada sasaran. TVET, yalah, ekonomi hijau, ya, CSG kita panggil, untuk perubahan iklim, ya. Sasaran itu ada. Sasaran yang penting untuk kita menetapkan KPI. Kalau tak ada sasaran, maka sukar untuk kita capai. Cuma isunya sama ada realistik ataupun tidak, ya. Pertama, kalau kita tengok pertumbuhan, kita kata pertumbuhan antara 4.5 hingga 5.5%. Itu range-nya, ya. Pertumbuhan dalam tempoh RMK ke-12. Pada masa ini, tahun ini kita jangka ekonomi berkembang 3%, tahun depan 6%. Maknanya kita nampak pemulihan ekonomi, ya. Kalau pada jangkaan kami, ya, 2023 ekonomi momentumnya akan bertambah. Jadi kita rasa kalau kita tengok kita ada 4 fasa pemulihan ni. Plan pemulihan negara kita fasa 1, 2, 3, 4, ya. Dan Langkawi dan beberapa Labuan sudah pun fasa keempat. Jadi kita merasakan dengan tindakan-tindakan telah ambil untuk menangani COVID, dan dengan pembukaan lebih banyak sektor, ya, maka kita merasakan ekonomi akan semakin pesat berkembang. Maka pada masa ini kita ada keyakinan bahawa kita walaupun tahun ini, ya, pada awalnya jangkaan kita lebih tinggi pada masa ini ikut Bank Negara cuma 3%, ya, tapi tahun depan dan tahun seterusnya, maknanya jangkaan kita untuk pertumbuhan ekonomi 4.5 hingga 5% itu adalah satu anggaran yang realistik, ya. Itu sebagai contoh lah, ya. Tapi ramai yang mengatakan bahawa apabila kita cerita pasal pemulihan ekonomi, kita berceritakan pasal gaji. Tok Pa tadi menyebut bahawa ekonomi jangka pulih 2023. Pada ketika sebenarnya dah mula pulih dah. Sudah dah mula pulih, tapi boleh katakan pun, ya, harap insya-Allah momentum tu sampai ke 2023. Ketika itu kita dah sampai separuh penggal RMK 12. Kalau ikut kita melihat ke sana. Tapi kalau selagi ekonomi tak pulih, sukar untuk kita cakap pasal kenaikan gaji. Dan ini bermakna berbaki antara 2023 hingga 2025 contohnya. Adakah Datuk Seri yakin bahawa kita mampu pulihkan ekonomi dan juga menjadikan ekonomi itu berdaya tahan dan sekaligus menggajikan pekerja kita dengan gaji yang lebih tinggi? Kerana anak muda hari ini bercerita, gaji yang dia dapat hari ini tak jauh beza dengan mak ayah dia dapat tahun 80-an, hujung 80-an. Padahal sektor sudah banyak. Bebanan kerja juga bagi banyak. Jadi apa jaminan kita untuk memastikan bahawa gaji ini akan naik? Ini melibatkan juga bukan pihak kerajaan saja, tapi pemain-pemain industri dan juga sektor pekerjaan dengan lebih menyeluruh.
Macam mana untuk membayangkan? Ini isu yang panaslah dalam tempoh setahun dua ni, ya, kerana mengikutkan kajian umpamanya disebut bahawa kalau dulu gaji permulaan sekitar 2,000 bagi seorang graduan, sekarang 20 tahun kemudian, 10 tahun kemudian masih lagi pada tahap malah ada yang graduate yang gajinya rendah pada itu, ya. Ini ada kaitan dengan keadaan ekonomi semasa lah. Apabila satu ada kaitan dengan kehadiran ramai buruh asing, yang kedua bila ekonomi ini menguncup, sudah pasti permintaan untuk tenaga kerja itu berkurangan oleh kerana peluang-peluang berkurangan, ya. Jadi isunya sama ada kita boleh bagi kepastian gaji akan meningkat. Sebagai sebuah kerajaan, kita nak pastikan bahawa tarikh hidup rakyat. Ia kaitan dengan dua perkara. Yang pertama adalah gaji, yang kedua kos sara hidup, ya. Kos sara hidup ini inflasi umpamanya, satu perkara yang penting. Jadi dua sudut kita kena lihat. Yang pertama, kita nak pastikan gaji itu selaras dengan produktiviti, ya. Maknanya kita tak boleh gaji naik tapi produktiviti rendah. Maka ini akan merugikan negara jugalah. Yang keduanya, nak kawal kos sara hidup. Keadaan inflasi yang terkini ialah untuk bulan Ogos, ya. Ogos ialah 2%, ya. Maknanya ada bulan 4-5 tak salah, ya, 4.3% tinggi. Mana inflasi stabil, tetapi harga tu kita tahu bahawa masih tinggi. Dalam konteks rakyat menghadapi satu keadaan yang mencabar, kita tahu bahawa, ya, bahawa rakyat rasa tertekan dengan walaupun naik dari segi umumnya puratanya 2%, tetapi beberapa barangan mungkin naik lebih tinggi lagi. Jadi isu gaji ini isu yang kita sedar, ya, bahawa isu yang penting. Ia ada kaitan dengan pewujudan peluang pekerjaan dalam industri yang mana tahap teknologi lebih tinggi, yang memerlukan kemahiran lebih tinggi. Itu sebabnya dalam RMK 12 kita tekankan TVET. TVET ini kita mahu sekarang ni ramai yang tak pergi TVET. Kita nak target kita 55% daripada pelajar lepasan SPM pergi ke TVET. TVET ini adalah satu bidang yang kita rasakan perlu diberi perhatian seperti di negara-negara seperti Jerman dan lain-lain umpamanya. Jadi yang kita mahu ialah anak-anak kita lepasan SPM bukan saja pergi sambung ke universiti yang belajar subjek-subjek yang tak ada kaitan dengan TVET ini, yang technical dan vocational, kita nak menghala ke situ. Tapi yang penting juga pelaburan, ya. Kita kena galak bukan saja kita keluar graduan yang perlukan pasaran, yang penting kita tarik pelaburan. Yang saya nak tekankan ialah ia bukan saja, ya, bergantung kepada latihan, kemahiran, tapi juga, ya, di segi permintaannya. Sudut permintaannya, maknanya kita kena wujudkan peluang pekerjaan itu memerlukan pelaburan. Dan pelaburan ini dalam dan luar negara, ya. Itu sebabnya kita kena berusaha bersungguh untuk tarik pelaburan. Kita sekarang ni ada satu dasar baru menyatakan bahawa kita nak pastikan pelaburan itu sejajar dengan National Investment Aspiration untuk mewujudkan peluang-peluang pekerjaan yang berkualiti, ya. Pekerjaan berkualiti. Jadi ini menuntut bukan saja institusi kita mengeluarkan graduan berkualiti, tetapi juga pelaburan sama ada dalam luar negara hendaklah pelaburan yang berkualiti. Sebelum ini banyaklah kritikan kita terima bahawa lagi banyak pelaburan kita buat masuk, lagi banyak buruh asing kita perlukan. Jadi buruh asing ni banyak mereka gajinya ialah, ya, gaji minimum lah. Kalau sekarang RM1,200, ya. Jadi dalam RMK 12 juga, ya, kita kata kita nak supaya peratusan buruh asing itu tidak melebihi 15%. Dan kita kena kuat kuasa. Dulu penguatkuasaannya mungkin tak berapa tegas. Jadi apabila ini berlaku, maknanya kita lambakan, kita masih perlukan tenaga asing, kerja asing. Tapi kita nak supaya maksimumnya 15%, dan kita nak orang rakyat tempatan ini mempunyai kemahiran lebih tinggi. Ini menuntut TVET kita, ya, umpamanya dalam bidang digital, ya. Kalau kita jumpa dengan syarikat-syarikat digital di Malaysia, sama ada antarabangsa ataupun tempatan ataupun bank umpamanya, mereka bank-bank sekarang ini memerlukan kemahiran yang berbeza. Dulu, ya, ada cawangan bank, ada yang mengeluarkan wang, yang pergi ke bank untuk dapat wang. Sekarang ni banyak elektronik. Semua online. Online. Jadi maknanya kepakaran berbeza,
dan gaji mereka pun dalam bidang banking umpamanya jadi di segi kelayakan pun lebih tinggi pada dulu, dan bidang-bidang IT adalah bidang-bidang yang diperlukan. Jadi universiti hendaklah melatih dan mengeluarkan lebih ramai graduan dalam bidang kalau IT. kita bercerita mengenai kemahiran pekerja berkemahiran, kita antara yang terawal di rantau Asia Tenggara untuk mempelopori dan juga menyedari kepentingan bidang IT contohnya sejak pertengahan tahun 90-an. Tapi apabila itu berlaku, kita mulakan dengan MSc dan sebagainya, kita masih lagi ketinggalan dengan beberapa bahagian lain di dunia. Malah kalau kita melihat kehadapan juga negara-negara seperti Vietnam yang dahulunya kita rasa mungkin sedikit di belakang kita, tapi memintas dan juga memiliki tenaga kemahiran tinggi dengan cara mereka sendiri. Adaptasi terhadap teknologi, mereka ke hadapan. Dan ini bukanlah satu ancaman, tetapi ini satu cabaran baru bagi sebuah negara Malaysia di rantau Asia Tenggara. Mereka ni negara-negara yang tenaga kerja mereka lebih ramai daripada kita. Justru di mana keunikan dan juga kelebihan kita? Satu. Dan juga bagaimana kita melihat bahawa adakah kita terperangkap dengan satu dasar kita dah mulakan, kita dah cerita, tapi pelaksanaan itu mungkin kita masih terperangkap. TVET bukan satu perkara yang kita sedari sekarang. Sudah dimulakan sejak 10 tahun lepas kita melihat kepada pengenalan kurikulum baru dan sebagainya. Pada pandangan Tok Pa, hasrat itu masih lagi sama, tapi kita masih lagi terperangkap dalam satu bubble yang mungkin kita perlu jelaskan. Itu saya simpan dulu jawapannya Tok Pa. Okay. Kita berhenti rehat seketika dahulu. Kita jumpa lagi dalam agenda awal ini selepas ini. Adakah penyelesaian Ayuh keluarga Malaysia, kita bulatkan tekad dan bersatu hati untuk terus memelihara serta mempertahankan kedaulatan negara. Sebagai keluarga Malaysia yang besar, kita harus bertoleransi dalam semua perkara. Hormat menghormati serta mengekalkan perpaduan rakyat yang berbilang kaum, agama dan bangsa, serta integrasi nasional silang budaya adalah tunjang kekuatan kita sebagai sebuah negara bangsa yang berjaya. Umpama selembar benang dikait, ditenun dan dijalin, akhirnya menjadi kain yang sempurna indah. Amanah di tangan kita. Adat, budaya dan semangat menjadi kesinambungan perpaduan tanah air yang tercipta. Berteraskan adab yang terpahat di jiwa dan raga. Marilah bersama kita membina negara Malaysia. Untuk memastikan Malaysia ada ke depan dan maju. Induknya adalah Melayu. Balik kepada Islam. Orang yang membuat polisi. Kalau itu yang dikehendaki, fine. Mungkin kita berbeza pandangan. Tapi kita mempunyai kuasa. Datuk Seri Mustafa Mohamed masih lagi bersama dengan saya dalam agenda Awani pada malam ini. Soalan saya panjang sebelum berhenti rehat tadi. Adakah kita terperangkap dalam gelembung tertentu? Kita ada polisi yang baik sejak dahulu lagi, tapi pelaksanaan itu kita masih lagi bercerita pasal TVET, dan pelajar TVET kita belum lagi mendapatkan pendapatan yang cukup tinggi dan boleh dijadikan role model contohnya. Negara-negara lain sudah berkembang lebih maju. Indonesia dalam unicorn lagi banyak daripada kita. Vietnam juga begitu juga, adaptasi teknologi cukup tinggi. Pada pandangan Tok Pa, bagaimana, di mana kita sebenarnya? Apa yang kita nak lihat pada pelaksanaan? Isu utama ialah pelaksanaan. Sekarang di Parlimen bermula perbahasan lagi pertama
banyak dipertikaikan tentang kemampuan kita untuk melaksanakan rancangan yang cantik atas kertas, dan kita kerajaan menerima kritikan ni dengan hati terbuka lah, kritikan membina, dan ini sebenarnya mendorong kita untuk bekerja dengan lebih keras lagi. Jadi laksana ni kita perlu kerajaan, kita perlu swasta, dan sekarang ni kita mengiktiraf badan-badan bukan kerajaan, CSO, sebagai rakan dalam pembangunan. Jadi yang penting adalah pemantauan. Ya, kita di PU sudah ada rangka nak pantau setiap perancangan yang kita telah tetapkan. Umpamanya saya sebut berkaitan dengan FEDA. FEDA kita telah pulih. FEDA ada banyak masalah berkaitan hutang, kita telah bantu. Tapi apakah perancangan masa depan untuk pastikan FEDA lebih mampan lagi? Kita sudah berjaya untuk memulihkan FEDA, umpamanya hutang-hutang peneroka dapat kita kurangkan, sebagai contohlah. Tetapi selepas ini FEDA perlu mampan sebagai sebuah organisasi, maknanya dari segi produktiviti, dari segi kelapa sawitnya, dari segi tenaga kerjanya. Jadi yang penting adalah plan. Kita dah buat banyak untuk, sebagai contohlah, banyak untuk FEDA, maka sekarang ini pengurusan dan kerajaan dan juga peneroka hendaklah mengambil tanggungjawab untuk pastikan bahawa FEDA menjadi lebih mampan. Itu memerlukan plan yang mantap. Tibet tadi, yang Zul cakap tadi. Tibet betul, banyak kali kita cakap. Sekarang ni kita nak 50% daripada lepasan SPM menjadikan Tibet sebagai pilihan. Kita kalau boleh jadikan Tibet sebagai pilihan pertama. Itu kita cakap lama dah. Tapi mungkin oleh kerana pelaburannya yang masuk itu tidak berkualiti, oleh kerana gaji tawakan itu rendah, jadi ramai lagi bapa yang masih ragu-ragu sama ada Tibet ini mampu untuk menyediakan masa depan lebih baik untuk anak mereka. Oleh itu, maka penerimaan terhadap Tibet itu tidak seberapa. Maka hari ini kita sudah keputusan, yang penting data. Yang benda ni adalah perkara yang asas. Mana kita kena ada data, siapa yang keluar, institusi apa yang mengeluarkan graduan ni, dalam bidang apa. Dan kita perlu pastikan industri ni apa permintaan mereka. Sekarang ni memang ada, tapi tak berapa kemas. Jadi sekarang buat keputusan supaya ada satu platform saja. Satu organisasi, mungkin Kementerian Sumber Manusia, yang menjadikan platform ini. Maknanya kita nak padankan antara keluaran dengan permintaan. Kalau kita cakap dengan syarikat-syarikat IT, mereka perlu mengenai cyber security, mereka perlu mengenai big data analytics, mereka perlu mengenai artificial intelligence semuanya. Tetapi tak ramai yang Institut Tibet yang mengeluarkan. Yang diperlukan industri, ada yang dikeluarkan, bukan tak ada. Macam bank juga menyatakan kepada kita bahawa mereka memerlukan skill set yang berbeza. Syarikat-syarikat seperti Tenaga Nasional, dulu ramai meter reader, sekarang tak ada, semua elektronik sebagainya. Dulu pergi rumah, catat, ada kertas catat berapa penggunaan tenaga bulan sekian-sekian. Sekarang sudah pun elektronik, sudah pun digital. Jadi ini memerlukan skill yang baru. Jadi kalau kita cakap industri, mereka peluang pekerjaan itu ada dalam beberapa bidang baru. Dan mereka mempunyai permintaan yang agak besar dan tak dapat dipenuhi. Jadi kita pun dalam kerajaan teruja. Bagaimana boleh berlaku? Jadi walaupun kalau kita cakap dengan institusi pendidikan ini, mereka menyatakan sudah ada hubungan yang mantap. Tapi sebenarnya jalan lagi. Jaringan itu tak mantap lagi. Maka kita perlu dari segi pelaksanaannya satu ketegasan dari pihak kerajaan. Supaya kali ini dah lama dah kita cakap Tibet ini, kali ini kita perlu melakukan sesuatu untuk memastikan bahawa kita jadikan Tibet sebagai pilihan utama, dan kita pastikan pelaburan juga. Bukan saja di segi bekalan graduan, tapi di segi permintaan. Dan itu berkait dengan pelaburan. Maknanya MITI dan MAEDA dan seluruh jentera kerajaan, hendaklah di segi insentifnya, kita perlu menarik lebih ramai lagi pelabur-pelabur yang membawa pelaburan berkualiti, teknologi tinggi, yang mampu untuk memberikan gaji lebih tinggi kepada pekerja mereka. Tok Pak, apabila kita cerita gaji, tadi Tok Pak kata kena kaitkan juga dengan produktiviti. Kalau dari segi angkanya, produktiviti kita susut 5.5%. Dan ini adalah penyusutan daripada tahun 2016 lagi, kalau nak diikutkan. Dan Tok Pak cerita pasal teknologi. Perlukan adalah penyelesaian untuk kita meningkatkan produktiviti kita, memerlukan upskilling, reskilling pekerja-pekerja tertentu. PKS pula kalau saya hubungkan adalah enjin dan juga nadi pertumbuhan ekonomi.
Tapi PKS kita belum bersedia sepenuhnya untuk adaptasi terhadap teknologi baru, dan kita masih lagi jadi pengguna instead of pencipta teknologi, dan juga beradaptasi di luar modul itu. Pada pandangan Tok Pa, bagaimana kali ini kita boleh ubah perkara ini, justru PKS dapat adaptasi teknologi, mampu bayar gaji banyak kepada mereka yang berkemahiran, dan suasana itu dapat, ekosistem itu dapat kita uruskan dengan baik, Tok Pa. Kalau kita cakap pasal PMKS, perusahaan mikro, kecil dan sederhana, ya, yang tumpuan kerajaannya pendigitalan, umpamanya. Satu lagi otomasi. Digital ini satu agenda yang penting negara dalam ucapan belanjawan disebut bahawa kita nak sepadukan, nak selaraskan. Kita ada pusat internet desa, pusat internet komuniti. Sekarang kita nak jadikan pusat internet keluarga Malaysia, di mana kita nak menawarkan perkhidmatan yang lebih komprehensif, ya, untuk menggalakkan lebih banyak lagi PMKS, ya, mengadaptasi dan menggunakan digital. Sebenarnya pandemik ini telah mendorong banyak PMKS. Kalau dulu tak ramai PMKS, kan terpaksa, kalau kata restoran umpamanya, pembekal makanan, ya, ataupun perkhidmatan, lain-lain perkhidmatan, untuk memastikan kesinambungan dalam perniagaan. Mereka tak ada pilihan, ya. Kalau kajian yang buat oleh MDEC, ya, selalu saya sebut perkara ini, kalau tahun 2019 yang bekerja dalam gig ekonomi cuma 300,000. Tahun lepas ini kita belum ada angka tahun ni 600,000, peningkatan 2 kali ganda dalam setahun, ya. Mana peningkatan yang ketara dalam gig ekonomi. Jadi dalam ucapan belanjawan umpamanya, kita nak pastikan ekosistem untuk gig ekonomi, perlindungan sosial, tak ada EPF, tak ada jaminan pekerjaan, tak ada perkeso, dan kita nak pastikan bahawa, ya, gig ini satu peluang yang baru seluruh dunia, ya. Ekonomi gig ini ataupun ekonomi perkongsian sharing ekonomi ini semakin besar. Kalau dulu pembuatan masih lagi relevan, masih lagi penting dalam RMK 12, kita nak galakkan electrical electronic industri yang termaju, advanced manufacturing umpamanya, ya. Tapi gig ekonomi juga satu bidang yang baru yang digalakkan. Oleh itu PMKS tadi hendaklah digitalkan, ya. Kerana bukan saja untuk pasar dalam negara, tetapi luar negara. Kalau tengok pada pelan-pelan pemulihan, yang terkini pemulih berpenjana semua sekali 630 bilion itu satu jumlah yang besar disediakan untuk mendigitalkan PMKS, satu perkara yang penting, dan ini boleh meningkatkan produktiviti. Betul Zul kata tahun RMK 12 cuma 1.1% peningkatan produktiviti, satu angka yang rendah, tak menepati sasaran, dan target kita sekali ini dalam rancangan Malaysia ke-12 ini lebih 3% pertumbuhan produktiviti. Ini melalui otomasi, ya, melalui pendigitalan, ya, juga teknologi tempatan, ya. Kita masih lagi bergantung kepada teknologi dalam negara. Negara-negara Korea umpamanya ada Hyundai, ada Samsung, ya, mereka pencipta teknologi. Ini juga satu perkara yang kita nak lakukan, dan untuk kita belanja lebih untuk penyelidikan, research and development. Kerana kita sekarang ni belanja cuma 1% daripada keluaran negara kasar kita untuk penyelidikan. Maksudnya banyak yang kita boleh lakukan. Tapi Tok Pa, saya banyak juga nak bincangkan, tapi masa sentiasa mencemburi kita. Kita ada setengah jam. Saya janji kalau ada masa Tok Pa berkunjung lagi ke Awal ni untuk bercerita dengan lebih panjang lebar dan juga lebih spesifik di situ. Terima kasih Datuk Seri Mustafa Mohamed bersama kami dalam agenda Awal ni pada malam ni. Terima kasih juga kepada anda yang menonton. Ada pandangan, ada cadangan, teruskan bersama kami di platform digital kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi. Terima kasih banyak Tok.